أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang saya hormati barisan pentadbiran tertinggi Jabatan Pendidikan Negeri Perak, khususnya yang berusaha pengarah pendidikan negeri Perak, barisan timbalan-timbalan pengarah, barisan ketua-ketua penolong pengarah kanan, barisan ketua-ketua penolong pengarah, barisan warga Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Tidak dilupakan semua warga Jabatan Pendidikan seluruh negeri Perak dan juga yang paling saya hormati semua warga jabatan dan juga tuan-tuan dan puan yang berada di talian walaupun di mana sahaja kita berada. Alhamdulillah, ya, pada pagi ini, pagi Jumaat Sayyidul Ayyam, sekali lagi kita bersiaran, ya, pada 5 hari bulan Ogos 2022 ini, dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sedar ataupun tidak, ya, kita dah pun berada, ya, pada bulan Ogos. Itu satu hal di bulan bulan milad, nanti jauh daripada itu. Hari ini juga dah pun 7 Muharram, ya, dah 7 hari kita memasuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah, ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, dah 7 hari, dah seminggu dah kita memasuki tahun baru bulan Hijrah ini, ya, bulan Islam ini. Jadi saya kira, ya, 7 hari kita memasuki bulan yang tahun baru ini, sebagai mereka yang beriman, saya doakan tuan-tuan dan puan, siapa saja di talian ketika ini diberi kesihatan yang baik, ya, dipermudahkan segala urusan, ya,
pada pagi ini mungkin masing-masing dengan urusan masing-masing, ya. Apa saja yang tuan-tuan dah lakukan, kita doakan semoga semuanya mendapat rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah dah beri kita jalan, Allah dah beri kita ruang, ya, pelbagai manhaj ataupun pelbagai kaedah, pelbagai jalan, lorong yang Allah beri pada kita untuk kita meningkatkan keimanan kita sehari ke sehari, sehari ke sehari. Sesuailah, ya, apa yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran Karim. Allah sebut, ya, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, Allah jadikan manusia dan jin itu tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini juga, bukan setakat hari ini, sebelum ini juga, bahkan masa-masa akan datang juga, tugas kita tetap sama. Tugas kita tetap sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, Allah cipta kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Tugas kita untuk memakmurkan alam ini, tugas kita untuk mengimarahkan alam ini, dan tugas kita yang paling sebenar adalah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mana kita kena amal ma'ruf nahi mungkar, sentiasa kita menyeru ke arah kebaikan dan sentiasa kita mencegah daripada melakukan sebarang maksiat dan keburukan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tak kira apa saja posisi kita pada pagi ini, pada hari ini, ya, baik kita sebagai pentadbir negara, baik kita sebagai pentadbir sebuah organisasi di mana-mana saja, mahupun, ya, sahabat-sahabat kita yang berada bekerja di jalan raya mungkin, ya, sedang menyapu sampah mungkin, sedang mencuci tandas mungkin, atau apa saja posisi kita. Namun yakinlah, ya, itu bukan penilaian Allah sebenarnya. Penilaian Allah sebenarnya pada diri setiap individu mukmin itu adalah takwa, ya, takwa. Ya, takwalah yang akan menjadikan kita seorang mukmin, seorang insan yang terbaik. Takwalah yang akan mendorong kita ke arah melakukan segala amal ma'ruf, dan takwalah yang akan menghalang kita daripada melakukan sebarang kemungkaran. Jadi bila kita dah memasuki 7 Muharram ini, bermakna tuan-tuan dan puan, termasuk diri saya sendiri, kita kena renew balik. Ya, kita kena renew balik. Ya, saban tahun, ya, kita kena renew balik taubat kita, ya, perbaharui taubat kita. Kita perbaharui niat kita, perbaharui syahadah kita. Kita kena refresh balik, ya, refresh balik. Ya, kadang-kadang kita manusia ni terlupa. Memang kita ni memang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diiring dengan sifat-sifat pelupa ni. Jadi nak tak nak, oleh kerana Allah iring kita dengan pelupa, adilnya Allah berikan kita akal. Ya, Allah beri kita akal untuk kita menilai saban tahun ini, ya, dah banyak dah kebaikan kita buat, berapa banyak kebaikan, berapa banyak dosa yang kita buat, ya. Yakin tuan-tuan dan puan bahawa nak tak nak, ya, tugas kita sebagai khalifah untuk memakmurkan alam ini, dan dalam masa yang sama kita kena yakin bahawa kita ni adalah pendosa. Bila pendosa ni, nak tak nak, sebab tu saya kata tadi, saya selalu ulang, ya, jangan kita megah diri mengatakan bahawa aku dalam seminggu ni tak ada dosa apa aku buat. Dalam sebulan ni aku rasa tak pernah buat dosa. Tuan-tuan, bukan kita yang menilai itu. Tugas kita hanya berhati-hati daripada melakukan dosa, dan dalam masa yang sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri keampunan pada setiap kesalahan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah memasuki tahun baru 1444 Hijrah ini. Ya, saya yakin bagi yang alertnya lah, ya, bagi yang alert tentang kemasukan tahun baru ini, bermula tahun baru ini, dia dah menanam azam yang baru dalam diri dia. Ya, bermakna antara azam yang paling ringkas pun, kalau boleh dia nak menambah baik apa yang dia dah buat tahun lepas.
Kalau 1443 Hijriah yang lalu, mungkin ada hajat-hajatnya yang tak tercapai, ada target-target dia yang tak tercapai, tapi untuk tahun 1444 Hijriah ini, kita perbaharui azam dan niat kita. Paling tidak kita doa pada Allah Subhanahu Taala, semoga pada 1444 Hijriah ini kita diberi Allah kemudahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada yang kita buat, dan juga Allah pelihara iman kita, Allah pelihara akidah kita, Allah pelihara diri dan keluarga kita, dan Allah pelihara organisasi dan negara kita daripada sebarang kemungkaran ataupun daripada sebarang keburukan. Ya, amin. Semoga itu menjadi azam kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, mana mungkin kita hidup atas muka bumi ini yang kita sebut sebagai yang Allah sebut illa liya'budun, ya, semata-mata untuk beribadat kepadanya. Itu kita boleh berdiam diri saja, tuan-tuan dan puan. Ya, mana mungkin. Ya, dan apa sebab tu saya kata tadi, apa saja posisi kita, baik kita seorang pelajar, kita seorang penjawat awam, kita seorang peniaga, kita seorang apa saja di luar sana, kita tak mungkin berdiam diri atas nama illa liya'budun. Kita kena amal ibadat kita kena sentiasa ada. Ya, maka bila setiap pelakuan kita itu terpaksa kita buat, bukan terpaksa, dalam istilahnya bila kita ni hamba, bila istilahnya kita ni sebagai khalifah. Sebab tu saya ulang dulu sekali lagi, bahawa kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita ni sebenarnya seolah-olah pelakon yang sedang mewatakkan lakonan-lakonan, dan akhirnya kita akan kembali ke tempat asal, ataupun istilahnya lagi kita ni sebagai pendatang. Tempatkan diri kita sebagai seorang pendatang di atas muka bumi ni. Bila sifat seorang pendatang ini, bila mana kita berada di satu tempat, hari ni pun kalau kita tengok di luar sana, mungkin ada sahabat-sahabat yang di luar sana yang datangnya daripada negara-negara luar, bagaimana sifat mereka? Ya, dengan berjimat cermatnya, dengan simpanannya, ya, dengan berhati-hati dalam apa-apa saja yang dibuat, semata-mata untuk mengumpul dana dibawa balik ke negara asal. Itulah kita, tuan-tuan dan puan. Ya, kita akan balik ke negara asal kita. Kita akan balik ke tempat asal kita. Ya, tempat asal kita syurga. Ya, tempat asal manusia ni adalah seperti mana yang Nabi Adam AS dulu bermastatin bersama Hawa. Ya, tempat kita di sana, dan kita akan balik ke sana satu hari nanti. Ya, amin. Ya. Tujuan hidup kita ni dua je, tuan-tuan dan puan, di hujungnya nanti, sama ada ke neraka ataupun ke syurga. Jadi nak tak nak, takkanlah kita nak pilih ke neraka. Ya, mestilah kita nak menjurus ke arah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, kita perbaharui taubat kita, ya, sebagai hamba Allah, ya, sentiasa bersalah, sentiasa menjadi pendosa, sentiasa menjadi pendatang di atas muka bumi ini. Ya, kita sebenarnya dunia ini sebenarnya tempat kita bekerja, berpenat lelah. Sebab itu kalau ada orang yang komplain, orang sebut ya letihnya, sukarnya, peritnya, susahnya dan sebagainya atas muka bumi ini, normal lah. Ya, normal. Ya, memang dunia ni tempat kita berperit, jerih, tempat kita susah, tempat kita berkongsi pelbagai perasaan dan sebagainya, ya, baik perasaan yang baik ataupun tidak. Hakikatnya di sinilah tempat kita transit, dan kita akan bawa balik bekalan kita di akhirat esok, bila mana kita memasuki stage kehidupan nanti. Ya, selepas ini kita akan masuk ke alam barzah, dan selepas itu kita akan ke alam akhirat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, perbaharuilah. Saya menyeru pada tuan-tuan dan puan, kita baru saja 7 hari memasuki Muharram ini, ya, memasuki tahun baru Hijriah ini, 1444 Hijriah ini. Jadi saya menyeru pada tuan-tuan dan puan, bagi yang belum lagi menetapkan target, belum lagi menetapkan impian, belum lagi menetapkan apa yang dia nak capai untuk
tahun baru Hijriah ini sempat lagi tuan-tuan dan puan ya, sempat lagi. Ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian ya, Allah tak kirim kita Muharram ini begitu sahaja. Ya, Allah tak kirim kita setiap tahun dengan tahun-tahun baru Hijriah ini begitu saja. Allah beri kita, Allah mulakan balik ya laluan-laluan, lorong-lorong untuk kita mengumpul pahala sebanyak mungkin. Ya, sebab itu kalau hari ini diwar-warkan dan tuan-tuan dan puan pun sedia maklum bahawa ya banyak hadis yang disebut hikmah ya puasa bulan Muharram ini tu kita kena ambil cakna ya, kita kena ambil cakna tentang apa yang Allah beli lorong pada kita untuk kita menanam pahala atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini ya. Saya nak menyarankan pada tuan-tuan dan puan insya-Allah ya, seperti mana yang disebut dalam hadis sahih yang mana insya-Allah ya puasa-puasa sunat sepanjang Muharram ini ya, kita tahu bulan Muharram ini adalah bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga dengan kedatangan Muharram pada 1444 Hijriah ni kita terus mengumpul pahala sebanyak yang mungkin ya. Kita tahu bahawa bila disebut tentang memuliakan Muharram ini ada banyak puasa-puasa sunat yang ada di dalamnya ya, seperti puasa Isnin Khamis dah tentu yang dah pun melazimi teruskan ya. Dan kita ada insya-Allah pada hari ke-9 nanti, pada 9 Muharram kita ada puasa, insya-Allah dianjurkan kita berpuasa pada hari-hari Tasu'a, dan ke-10 Muharram kita disunatkan juga berpuasa untuk hari Ashura. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab tu kita kata tadi, tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tak nak apa yang Allah anjurkan pada kita, kita tak ada hak untuk menafikannya. Ya. Biasalah kalau kita diuji dengan gangguan-gangguan daripada tentulah naudzubillah ya, mungkin syaitan iblis sentiasa mengganggu kita. Sentiasa mengganggu kita dalam kita nak melaksanakan amal ibadat. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau untuk melaksanakan puasa Tasu'a dan puasa Ashura itu nanti, jika saya rasa masih ada ruang yang untuk kita terus berdoa, semoga Allah temukan kita kepada 9 dan 10 Muharram ini untuk kita sama-sama melaksanakan ibadat sunat ini seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyakkan kita berdoa. Ya, berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa banyak-banyak. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku untuk mengingatimu. Ya, dengan berpuasa, dengan melakukan kebaikan, dengan bersedekah dan sebagainya. Semoga benda-benda itu akan menambah keberkatan, akan menambah pahala, akan menambah keimanan kita ya sepanjang hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Bila sebut tentang bila kita nak kena perbaharui kita perbaharui balik taubat kita kena perbaharui balik syahadah kita kena refresh balik ilmu-ilmu dan juga ilmu fardu ain dan fardu kifayah yang perlu kita ada dalam diri hidup seorang mukmin ini. Kita juga kena sentiasa perbaharui niat-niat kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian ya, niat ni satu perkara yang sangat signifikan dalam hidup kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa saja pelakuan kita kepada di atas muka buminya ini, di atas muka bumi Allah ini, untuk menjadikan ia berpahala, untuk menjadikan dia satu benda yang menguntungkan kita di akhirat kelak adalah niat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, kalau tuan-tuan perasan hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang merupakan hadis pertama dalam hadis 40 karangan Imam An-Nawawi yang semua orang tahu, iaitu hadis berkaitan dengan niat, ya, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya, innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa, ya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu, ya, di dunia yusibuha
awi mura'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Ya, hadis sahih ini tuan-tuan dan puan. Ya, Nabi sebut setiap amal ibadat kita ni bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Sebab tu saya kata tadi, tuan-tuan dan puan, saya sangat menganjurkan pada diri saya sendiri, mungkin pada tuan-tuan dan puan juga. Setiap hari kita perbaharui niat kita. Apa niat kita hari ni yang kita nak buat? Tuan-tuan, niat ini dia akan menjadi dia akan menjadikan sesuatu amalan kita ni bernilai, dan niat ini juga kadang-kadang boleh menjadikan amalan kita itu sia-sia. Yang kita sebutnya kadang-kadang niat tak menghalalkan cara dan sebagainya. Jadi kita kena beringat tentang ini. Ya, sebab itu, tapi apapun, untuk menjadikan setiap amal ibadat kita seharian itu diberkati, maka niatlah menjadi puncanya. So, pada pagi ini saya nak sarankan pada diri saya, pada tuan-tuan dan perempuan juga, kita hijrahkan diri kita ke arah kita prihatin, kita cakna, kita tanamkan dalam diri kita apa fokus niat kita setiap hari, ataupun lebih tepat lagi apa fokus niat kita untuk 1444 Hijriah ini. Tapi kita fokuskan untuk hari-hari pun itu lebih baik. Bangun kita sedari pagi tadi, apa niat kita? Dah tentulah kan, niat bangun pagi tadi dah tentu dengan niat, dengan doa bangun paginya, ya, bangun pagi semoga hari ini berlalu dengan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan hari ini juga Sayyidul Ayyam, ya, kita disunatkan untuk mandi sunat hari Jumaat. Jadi niat untuk mandi sunat, ya. Kemudian kita niatkan hari ini sedekah, selawat dan sebagainya. Ya, niat tuan-tuan dan puan, sentiasa berniat. Ya, kadang-kadang kita terlupa nak berniat ini. Ya, sebab itu malangnya. Jadi kalau kita melakukan sebarang bentuk amal ibadat tanpa niat suci lillahi ta'ala, kita bimbang. Takut amal ibadat kita itu menjadi sia-sia. Sebab itu pada pagi ini saya sarankan, melalui hadis yang saya baca tadi, Nabi sebut amal ibadat kita ini, ya, setiap amal ibadat kita ini bergantung kepada niat kita, ya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau kita niat nak seperti mana ya, contohnya kalau kita nak puasa sunat, contoh nawaitu shauma qadin, maka dengan niat kita itulah kita melaksanakan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya, ya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hijrahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya lah. Ini daripada niat. Maksudnya kalau niat kita khusus kepada imanuddin, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapat itu. Tapi barang siapa yang hijrahnya kerana dunia atau kerana wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia nak hijrah. Jadi sebab tu pentingnya niat ini. Ya, kalau niat kita pagi ini kita nak, contohlah anak pelajar kita atau kita sendiri, guru-guru ini contohnya, ya, warga organisasi pendidikan baik di negeri Perak maupun di seluruh negara. Ya, jika niat kita turun daripada rumah untuk mendidik anak bangsa itu seikhlas mungkin kita dapat buat, maka insya-Allah, ya, Allah terima niat kita itu. Dan perasan atau tidak tuan-tuan pun akan perasan, ya, bila niat kita ikhlas, hari kita pada hari ini akan berlaku dengan begitu baik sekali, akan begitu lancar sekali, ya. Dengan kita fikir benda-benda baik, dengan kita cakap benda-benda baik, dengan kita ingat benda-benda baik, dengan kita bercakap benda-benda yang baik, insya-Allah hari kita akan berlaku dengan baik dengan niat awal pagi tadi. Jadi peranan niat ini sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan, ya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu bahawa tadi kita sebut, ya, daripada 1443 Hijriah kepada 1444 Hijriah, ya. Sebab itu kita kena ada pasang azam dan juga keyakinan untuk memperbaharui niat, memperbaharui taubat dan sebagainya. Sebab, ya, Islam nakkan kita menjadi hambanya yang Allah nakkan kita menjadi hambanya yang hari ini lebih baik daripada semalam.
Ya. Hari ini lebih baik daripada semalam, ya. Dan kalau boleh kita nak hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Ya. Kita nak macam tu. Ya. Allah nak macam tu. Kita tak nak macam tu juga tadi. Kalau kita pergi lebih jauh, kalau boleh 1443 Hijriah, 1444 Hijriah akan lebih baik daripada tahun lepas. Kita berazam untuk itu dan kita berusaha ke arah kebaikan itu. Jadi, kita betulkan niat kita. Ya. Sebab itu peranan niat ini sangat penting dalam amal ibadat kita seharian, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kita tahu, ya, niat tu di mana. Tuan-tuan sedar, ya, niat di mana. Niat dengan lafaz dua perkara yang berbeza. Biasa niat akan berada di dalam sudur, di dalam dada kita, di dalam hati kita. Ya, lafaz berada di lisan dan di mulut kita. Itu lafaz dan niat. Sebab tu dalam ibadat solat, contohnya kita ada lafaz dan niat. Ya, lafaz solat maghrib, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin, contoh. Itu lafaz. Niatnya adalah lintasan hati yang lahir semasa kita takbiratul ihram itu. Itu niat ataupun lintasan hati bagi secara tepatnya. Ya, itu niat. Ya. Sebab itu, oleh kerana dia lintasan hati, jika kita kena hati-hatilah, ya, kita kena hati-hati. Ya, sebab niat itulah akan menyebabkan amal ibadat kita diterima. Niat itulah akan menyebabkan amal ibadat itu menjadi perkara yang sangat-sangat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Kenapa pentingnya niat ini? Ya, kenapa pentingnya niat? Sebab tu saya kata tadi, niat ini penting kerana beberapa perkara. Ya, pentingnya niat ini. Ya. Pertama, niat ini akan menjadi akan menyempurnakan sifat niat ini yang pertama. Ya, ataupun fungsi kepentingan niat yang pertama, dia akan menyempurnakan. Maksudnya, sempurnanya amal adalah dengan adanya niat. Ya, apa sahaja aku makan. Kalaupun kita tak hafal Allahumma barik lana fi ma razaqtana, mungkin kita boleh sebut sahaja aku makan kerana Allah Taala. Okey. Ya, mungkin ada niat lintasan di hatinya, aku makan hari ini kerana Allah Taala. Aku mandi pagi tadi lillahi ta'ala. Aku buat sahaja apa saja amal ibadat hari ini, aku berjalan atas muka bumi Allah ini lillahi ta'ala. Dengan niat itu, ianya akan menyempurnakan amal kita di atas muka bumi ini. Ya. Sebab kita tahu, disebut tadi, innamal a'malu binniyah, bermakna niat itu adalah rukun dalam sesuatu ibadat. Satu-satu ibadat itu kena ada niat. Dengan niat itulah akan menjadikan ibadat kita itu sempurna, akan menjadi ianya orang kata apa? Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa sajalah, ya, apa saja. Dalam kelas kita bila kita baca doa Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyurna bagi anak-anak murid kita, guru-guru kita di sekolah, ya. Atau apa saja doa yang lain, apa saja niat-niat yang lain, di hujungnya mesti ada lillahi ta'ala. Ya, tak boleh kita niat dalam bahasa Arab, kita niat dalam bahasa Melayu, tak ada masalah macam disebut tadi. Ya, saja aku makan kerana Allah Taala, saja aku mandi kerana Allah Taala, apa saja pelakuan kita, ya, semuanya lillahi ta'ala. Itu yang menjadikan niat kita tu bermakna. So, tuan-tuan dan puan, hijrahlah kita. Mungkin kita sebelum kita lupa bahawa niat ini menyempurnakan. Okay. Pertama, itu fungsi niat yang perlu kita kuasai atau kita faham. Yang kedua, niat ini sifat dia mengubah. Ya, mengubah. Ya. Hanya dengan niat, ya, amal yang baik walaupun sedikit, ya, sedikit je amalan baik kita. Tapi bila dengan niat, maka ia mengubah menjadi perkara yang tidak ternilai. Contohnya, kadang-kadang niat kita nak bersedekah. Ya. Satu, pahala sedekah kita dah dapat, dah tentulah, ya. Tapi itu sebab tadi dia mengubah nilai sedekah kita tu, walaupun RM1, walaupun RM2, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengubah nilai RM1, RM2 itu menjadi na'udzubillah, ya. Itu semua penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi tuan-tuan dan puan, niat
yang tak baik pula, dia akan mengubah pula. Ya, sedekah dengan niat menunjuk-nunjuk, ya, ia akan mengubah pula sifat niat tadi. So hati-hati ya, itu fungsi niat. So kalau boleh niat kita dia mengubah kepada perkara yang lebih besar. Ya, sedekah sikit saja. Sedekah dengan RM2, dengan RM3, dengan RM10 mungkin, tetapi dengan keikhlasan yang kita ada, Allah akan ubahnya menjadi pahala yang berganda-ganda dan kita akan tuai di akhirat nanti insya-Allah. Ya. Baik, fungsi yang pertama tadi, niat ni merupakan penyempurna kepada amal ibadat kita. Kedua, niat tadi bersifat mengubah, ya, bersifat mengubah. Sebab itu penting, ya, kita jangan ambil remeh tentang fungsi niat ini. Sebab itu penting, ya. Dan yang ketiga, niat ini sifat dia membezakan. Sebab tu kita tadi amal ibadat kita ni kita kena beza, ya, kita beza. Kadang-kadang niat ini membezakan sesuatu amalan, kita boleh compare sama ada ianya adat ataupun ibadat. Dengan niat, ya. Contohnya sekiranya kita makan tanpa niat apa-apa. Makan macam biasa, itu kan sunnatullah, ya, makan. Nabi kita pun makan, semua orang makan dan sebagainya. Tanpa kita niat apa-apa, kita akan dapat kenyang, kita akan dapat mungkin kesihatan mungkin Allah bagi, ya, tapi tak ada apa-apa lah. Sebab tu adat itu akhirnya dengan niat dia akan bertukar menjadi ibadat. Sebab tu dia boleh membezakan. Kalau kita makan tanpa niat, dia akan jadi adat. Tapi kalau kita makan dengan niat atau tidur dengan niat, dia akan jadi ibadat. Ya, kira kita makan, ya, dengan niat untuk kita nak mendapatkan kekuatan untuk beribadat dan sebagainya, maka makan kita tadi dikira ibadat kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, semua orang nak sihat untuk kita bergerak atas muka bumi ini, mengimarahkan muka bumi. Kita nak sihat. Mana mungkin kita tak sihat, tak sihat, macam mana kita nak mengimarahkan muka bumi Allah Subhanahu Taala ni? So, bermula daripada pagi lagi kita dah kena doa. Ya Allah, Tuhan aku berilah aku kesihatan dengan sarapan aku pada pagi ni. Ya, selain kita baca Allahumma barik lana, kita niat, ya Allah Tuhan aku jadikanlah rezeki aku makan minum aku pada sarapan pagi tadi menjadi kekuatan untuk aku melaksanakan ibadat kepadamu sepanjang hari ini. Ataupun sebermula kita mandi pagi tadilah, ya, bila mana air mencurah atas kepala atau badan kita, kita niat, ya Allah, ya Tuhanku, ya, saja aku mandi pada pagi ini kerana-Mu, ya Allah. Semoga dengan mandi aku pada pagi ini, Engkau akan berikan aku kekuatan, ya, berikan aku kesihatan untuk aku meneruskan amal ibadatku di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan, benda tu remeh je, tuan-tuan dan puan. Simple sahaja. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita sertai ia dengan niat, insya-Allah, ya, ia akan membezakan ianya menjadi adat kebiasaan ataupun ibadat. Kalau adat kebiasaan tak ada apa-apa lah, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau ianya ibadat, maka dah tentu. Bila sebut ibadat, dah tentu ianya berpahala. Ya, sebab itu kita kena mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah beri kita kekuatan, kesabaran, keimanan, ketakwaan untuk kita terus melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ya, maknanya pertama, niat kita menyempurnakan amal ibadat kita. Yang kedua, niat kita tadi peranannya mengubah, ya, ubah daripada sekecil-kecil kita panggil sekecil-kecil item kepada sebesar-besar nikmat yang Allah bagi. Ketiga, peranan niat ini adalah untuk membezakan sama ada adat ataupun ibadat. Dan yang keempat, yang terakhir tuan-tuan dan puan, peranan niat kita ini membesarkan atau melipat gandakan. Sebab tu niat tu penting. Dia bukan main-main, ya. Dia bukan main-main. Baik siapa saja kita, apa saja posisi kita, jangan kita meremeh-remehkan dengan niat ini, ya. Sebab apa? Amal kita yang kecil, amal ibadat kita yang kecil boleh menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan niat. Ya, amal kecil kita, kecil je. Contohnya orang yang macam saya sebut tadilah, ya, bantu anak yatim dengan belas kasihan. Walaupun bantuan kita bagi tak banyak, RM5 je pun, tapi kalau kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakinlah bahawa sumbangan kita buat tadi
amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beza pula, ya. Beza pula jika orang yang menyumbang sampai 10k, 20k, 30k, nak bina apa-apalah madrasah ke nak bina apa-apa saja, ya, dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk, ya, agar orang mengatakan dirinya seorang yang penderma, pemurah dan sebagainya, maka sumbangan tadi dia jadi kecil. Dia tak dilipat gandakan, dia tak dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat beza tak tuan-tuan dan puan? Ya. Peranan niat ni dia membesarkan dan melipat gandakan. Bagi RM5 saja tapi ikhlas, Allah nilai kasih sayang, Allah nilai keikhlasan kita itu sebesar-besarnya. Ya, tapi kalau kita derma sampai 10k, 20k tapi dengan tidak ikhlas, dengan alasan menunjuk-nunjuk dan sebagainya, maka di sisi Allah sangat kecil. Ya, sangat kecil. Na'udzubillahi minazalik, ya. Itu yang kita tak nak. So, kita sama-sama beringatlah. Ya, kita sama-sama betapa banyak amal yang kecil boleh menjadi besar gara-gara dengan niat. Ya, amal ibadat kita kecil saja, tapi gara-gara niat, dia akan jadi besar. Ya, jalan-jalan, contoh kita macam kita di Perak ni, kita ke mana? Ke Taman Polo ke dan sebagainya, ke mana-mana lah. Ya, sambil jalan-jalan, sambil lari, sambil jogging dan sebagainya, ada duri ke tengah jalan, ada kaca ke di tengah jalan, ya. Kita angkat duri dan kaca tersebut, apa yang menghalanginya tu, dengan niat, ya, semoga orang lain tak kena. Ya, dengan niat inilah apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Dengan niat inilah perkara yang Allah suruh aku buat. Semoga benda sekecil itu mengangkat kaca, mengangkat duri, mengangkat apa saja yang menghalang jalan, dengan niat lillahi ta'ala, insya-Allah, ya, dia akan jadi sebesar-besar nikmat yang Allah beri pada kita, ya. Kita tahu bahawa, kita kena yakin, kita sedar bahawa peranan niat ini sangat penting. Tadi saya dah sebut kepentingan dan juga fungsi niat ini penting untuk diri kita. 4 fungsi niat tersebut, semoga kita boleh alert, kita boleh buat, khususnya bukan takat alert, kita buat, ya. Sempena kita di tahun baru ini 1444 Hijriah ini, kita berazam, berniat, semoga hijrah kita paling tidak ni, paling kurang ni yang paling kurang lah, memperbaiki niat, hijrah kita memperbaiki niat pada kali ini, ya. Itu pun ya, tapi semoga impian kita, target kita, istiqamah kita dalam memperbaharui niat ini Allah terima sebagai ibadat. Kenapa tuan-tuan dan puan kita kena sentiasa cakna? Kenapa alim ulama, ustaz-ustaz kita di luar sana sentiasa war-warkan kita kena menjadi seorang yang beriman, kita kena jadi seorang yang sentiasa memperbaharui takwa, menggandakan taubat dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan dan puan? Ya, sebab kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dah berjanji, sedar ataupun tidak. Ya, setiap hari 5 kali sehari kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa iftitah kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dah janji tuan-tuan dan puan, kita dah bersumpah pun, sedar ataupun tidak, ya, kita dah janji, ya Allah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Kita dah janji tuan-tuan dan puan. Maka nak tak nak, kita tak ada alasan untuk bila sama ada orang menyeru kita membuat kebaikan, kita tak ada alasan untuk kata hang tak layak untuk nasihat aku. Ya, itu kalau orang yang bagi. Dalam diri sendiri pun kita kena sentiasa bercakap pada diri sendiri. Aku dah berjanji dengan Allah setiap hari 5 kali dalam doa iftitah, dalam solat kita. Kalau kita dah berjanji, sifat berjanji ni kalau tak nak jadi munafik, maka kita kena sentiasa mengotarkan janji kita. Ya. Solatku, ibadahku, luas ya, ibadahku, solatku lillahi ta'ala, ibadahku lillahi ta'ala, hidupku lillahi ta'ala, matiku lillahi ta'ala. Allahu Rabbi. Ya, besar tugas ini sebenarnya tuan-tuan dan puan. Namun
besar sebesar mana pun tugasan ujian yang ada di sekeliling kita, yakinlah Allah iring kita dengan contoh-contoh, Allah iring kita dengan Al-Quran, Allah iring kita dengan sunnatullah untuk kita menuju gerbang syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dinafikan hak kita sebagai seorang hamba Allah. Itulah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita tuan-tuan, banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Ya, sempena hari ini pun Sayyidul Ayyam kita, hari Jumaat, kita dianjurkan banyakkan berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, dengan berselawat sendiri pun Allah janjikan nikmat yang sangat-sangat besar. Ya, Nabi sebut kalau sekali kita berselawat kepadanya, Allah sebut Nabi sekali kita berselawat ke atasnya, sekali kita berselawat ke atas Nabi, Allah akan berselawat ke atas kita 10 kali. Itu pun dah nikmat yang sangat besar dah. Pergandaan, proses gandaan itu pun dah berlaku. Jadi, apa lagi yang kita nak nafikan? Ya, nikmat apa lagi yang kita nak nafikan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, apa lagi nikmat yang kita nak nafikan? Banyak sangat nikmat kita sekeliling. Tugas kita perbaharui niat, tugas kita perbaharui taubat kita, tugas kita perbaharui refresh balik amal ibadat kita. Tadi balik fardu ain, fardu kifayah yang perlu kita ada dalam diri kita, dan kita yakin semoga janji Allah, kita kena yakin janji Allah itu benar-benar berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukup sekadar itu perjumpaan kita pada pagi ini. Perkongsian yang sangat-sangat ringkas saya rasa untuk peringatan diri saya sendiri terutamanya, dan pada tuan-tuan dan puan-puan dalam talian khususnya, dengan harapan dan niat yang suci pada diri saya sendiri dan pada tuan-tuan dan puan. Niat saya hanya satu, untuk berkongsi ilmu yang ada dalam diri saya, tak banyak pun, sikit saja, peranan niat saja tuan-tuan dan puan. Ya, semoga ianya menjadi saham kepada kita untuk kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sebagai pendatang di muka bumi ini, kita akan balik ke negeri abadi kita, ke akhirat kelak. Dan saya secara peribadi dia mendoakan tuan-tuan dan puan, tujuan kita ke sana nanti tidak lain dan tidak bukan, tidak ada persimpangan lagi, hanya terus menuju ke Jannatul Firdaus Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun maaf dipinta jika ada sebarang kekurangan dalam penyampaian pada pagi ini. Jika ada sebarang kekurangan, saya bagi pihak diri saya mohon teguran dan sebagainya. Namun segala bentuk kebaikan yang ada yang boleh tuan ambil manfaat, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas keprihatinan tuan-tuan dan puan, dan duduk sama tuan-tuan dan puan dalam majlis sehingga ke saat ini. Jadi sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BIJ akan datang, insya-Allah.